Peranti siswa keluarga Malaysia tidak perlu dipulangkan selepas tamat pengajian. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah dan penghargaan atas kejayaan sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka yang disempurnakan dengan cemerlang. Kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, penghargaan turut ditujukan khusus kepada Perdana Menteri serta Menteri Komunikasi dan Multimedia. Al-Sultan Abdullah menzahirkan sukacita dan kagum semangat perpaduan patriotisme dan cintakan negara yang dipamerkan rakyat pada sambutan berkenaan. Seri Paduka juga amat kagum menyaksikan persembahan yang telah ditunjukkan semua kontingen agensi kerajaan dan murid-murid sekolah. Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan sukacita dan setinggi penghargaan kepada rakyat yang telah hadir memenuhi lokasi majlis dan lokasi sekitar untuk menyertai dan secara berdisiplin menonton sambutan hari bersejarah itu melebihi jangkaan 50,000 individu. Seri Paduka menzahirkan harapan semoga semangat itu yang secara langsung mencerminkan keakraban rakyat pelbagai kaum memperkukuhkan lagi keharmonian negara. Baginda menzahirkan harapan agar ia juga dipamer dan diteruskan dalam memperingati dan meraihkan Hari Malaysia pada 16 September ini. Tablet peranti siswa keluarga Malaysia yang diberi kepada penerima inisiatif itu tidak perlu dipulangkan semula. Keputusan itu diambil atas cadangan yang dibuat pada sesi pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama Majlis Perwakilan Pelajar. Justru pada hari ini, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberikan terus tablet berjenama ini kepada penerima peranti siswa. Jadi tak perlu pinjam, tak perlu pulang balik, kerajaan bagi terus kepada penerima-penerima peranti siswa. Sebelum ini, pengumuman inisiatif peranti siswa menggunakan konsep guna pakai, iaitu mahasiswa perlu menyerahkan semula peranti setelah tamat pengajian. Sementara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan tempoh pendaftaran pakej remaja keluarga Malaysia. Ia bertujuan memastikan lebih ramai golongan pelajar dan remaja memperoleh akses internet untuk pembelajaran dalam talian dari rumah tanpa kekangan data. Sementara itu, penerima peranti siswa keluarga Malaysia berasa teruja dan berterima kasih atas sumbangan kerajaan. Mereka akui ia memberi manfaat besar kepada mereka dan akan menggunakannya sebaik mungkin. Saya sangat gembira dan semua terima kasih kepada MSU dengan Perdana Menteri. Saya sangat happy lah sebab dapat bantuan ni, sebab dia banyak memberi faedah kepada mahasiswa kan. So saya sangat bersyukur lah dapat ni. Terima kasih PM. Saya sangat terima kasih kepada Perdana Menteri kerana beri saya tablet ni dan ia memberi sedikit sebanyak manfaat lah kepada kami semua. Terima kasih. Pemberian peranti berkenaan juga sudah pasti membantu mahasiswa dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Alhamdulillah, bersyukur sangat dapat insentif daripada kerajaan dalam membantu meringankan beban mahasiswa. Sebab seperti kita sudah sedia maklum, tidak semua mahasiswa datang daripada keluarga yang berkemampuan dan penggunaan tablet sudah menjadi satu kelaziman dalam proses pembelajaran. Mahasiswa seperti saya dapat memanfaatkannya dengan sepenuhnya dalam melanjutkan pelajaran di universiti. Saya rasa bersyukur sangatlah
And saya rasa betul baguslah untuk mahasiswa yang sekarang ni yang sudah terdedah dengan COVID, dengan norma baru dalam bidang pembelajaran ni. Sekarang ni pelajar dah biasa dengan belajar online. So basically diorang dah biasa dengan teknologi seperti phone, laptop. And if betul lah kalau mahasiswa sekarang mendapat tablet daripada kerajaan, saya rasa bukan sahaja meningkatkan prestasi orang dalam bidang pelajaran ini. Boleh buat rayuan. Itu jaminan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bagi permohonan peranti siswa keluarga Malaysia secara dalam talian yang gagal. Mereka akan dirujuk kepada Majlis Persatuan Pelajar di institusi masing-masing untuk tindakan susulan. Jika ada kes-kes rayuan, kes-kes rayuan yang gagal permohonan secara online, kita akan merujuk kepada persatuan-persatuan pelajar atau persatuan mahasiswa untuk membantu kita membuat perakuan, terutama sekali dari segi pengesahan tahap pendapatan keluarga. Kalau sekiranya data-data asas yang kita gunakan mungkin tidak tepat ataupun telah ada perubahan-perubahan, maka rayuan-rayuan juga tetap akan diproses. Sementara itu, untuk fasa yang kedua masih lagi dibuka sehingga ke akhir bulan ini. Dalam pada itu, pengagihan peranti siswa bagi fasa 1 akan diselaraskan bersama IPT di seluruh negara secara serentak agar semua pemohon yang lulus mendapat manfaat secepat mungkin. Pengagihan dilaksanakan secara berperingkat bagi memberi peluang kepada pelajar baharu yang menerima tawaran ke universiti pada suku kedua tahun ini. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi sedia mengangkat aspek keperluan peranti dan akses kepada internet bagi setiap pelajar. Ia bakal menjadi salah satu tumpuan dalam Pelan Pendigitalan Pendidikan Tinggi Negara. Mendepani keperluan semasa, KPT juga secara konsisten terus memperkukuh agenda pendigitalan pendidikan yang lebih holistik melalui permekasaan infrastruktur, kelengkapan bilik kuliah, pengukuhan kurikulum dan sebagainya. Semuanya demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang terbaik dan juga terkehadapan untuk manfaat IPT negara kita. Menurut Datuk Seri Dr. Noraini, Kementerian turut mengagihkan lebih 10,000 unit komputer riba kepada pelajar yang memerlukan dengan peruntukan RM3.8 juta. Selain bantuan pelan data RM50 secara sekali beri kepada hampir 76,000 pelajar baharu sesi akademik 2020-2021. 100,000 perniagaan tempatan bakal memperoleh manfaat menerusi jualan murah keluarga Malaysia di Dagang dengan jangkaan jualan kasar melebihi RM1.5 bilion melalui 5 juta transaksi. Tan Sri Anwar berkata 17 rakan platform digital menawarkan promosi dan insentif mampu beli kepada rakyat bermula bulan ini hingga Disember depan. Kita telah menetapkan, jawatankuasa telah menetapkan pembelian online ini hanya untuk warga negara sahaja. Yakni mereka perlu memasukkan data kewarganegaraan, yakni IC. Mana pembelian diskaun ini hanya untuk warga negara sahaja. Dan satu transaksi dihadkan kepada RM500 untuk mendapat RM100 nilai diskaun. Tujuannya supaya lebih ramai orang dapat menerima kemudahan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran JMKM di Dagang di Plaza Shah Alam. Dalam pada itu, mengenai isu kerosakan lanskap selepas sambutan Hari Kebangsaan, Tan Sri Anwar yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 menyeru agar semua pihak menggalas tanggungjawab menjaga kelestarian lanskap di masa hadapan. Cuma untuk panduan masa akan datang, bila ada program yang ramai-ramai, kita semua ambil tanggungjawab, kita jaga. Harta kerajaan tu harta kita lah. Kalau rosak, kerajaan kena belanja duit kita juga. Jadi kita perlu jaga. Tapi saya fahamlah bila dah beratus ribu orang
orang kata adalah rumput yang mati, pasu bunga yang tumbang dan sebagainya. Yang penting rakyat kita gembira. Terdahulu, DBKL merekodkan kerugian sebanyak RM700,000 ekoran pokok hiasan yang rosak pada sambutan Hari Kebangsaan 2022. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menerusi Pharma Committed untuk terus memperhebat penganjuran jualan murah keluarga Malaysia di seluruh negara. Ia bagi memberi manfaat kepada pengguna dan usahawan bimbingannya. Melalui penganjuran JMKM setakat ini, sebanyak RM176,000 penjimatan atau pulangan diperoleh rakyat dengan memberi manfaat kepada lebih 30,000 pengunjung. MAFI telah diberikan tanggungjawab untuk menyelenggarakan jualan murah keluarga Malaysia ini. Pertamanya di Negeri Melaka sebanyak 28 don, yang keduanya di Kelantan 47 don dan juga di Sabah 74 don. Jumlah 144 don. Jadi Melaka ini kita telah berjaya mengadakan sebanyak 25 don beberapa minggu yang lalu sejak daripada 20 bulan 8. Ia mendapat sambutan yang cukup hebat sekali. Tambah beliau, sebanyak 22 program dilaksanakan bermula 20 hingga 28 Ogos lepas membabitkan nilai jualan terkumpul RM893,000. Sementara itu, Pharma menyasarkan kutipan jualan RM11 juta menjelang hujung tahun ini. Setakat ini, RM7 juta hasil jualan usahawan dikutip menerusi program dilaksanakan agensi itu, antaranya jualan terus dari ladang JTDL dan JMKM. Kita menyasarkan sehingga hujung tahun nilai jualan kita adalah sebanyak 11 juta. Dan sehingga kini kita telah pun mencapai nilai jualan oleh usahawan itu sebanyak 7 juta. Dan saya yakin bahawa ianya dapat mencapai lebih daripada sasaran yang telah pun ditetapkan. Dan kita menyasarkan bahawa sebanyak lebih kurang dalam 855 kali operasi untuk jualan terus berladang. Program JTDL melibatkan hampir 15,000 usahawan Pharma dari seluruh negara. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memeterai pelanjutan Memorandum Persefahaman MOU dengan syarikat e-lokal Sendirian Berhad. Ia bagi menjayakan program Desa Mall at KPLB melalui pembangunan perniagaan usahawan luar bandar. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata kerjasama itu merangkumi bimbingan dan latihan kepada usahawan luar bandar, pemasaran produk secara dalam talian serta bekerjasama dengan pemain industri yang relevan untuk menjayakan Desa Mall at KPLB. Program Desa Mall at KPLB dibangunkan bertujuan membantu usahawan luar bandar memasarkan produk mereka secara dalam talian melalui platform e-dagang. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pemeteraian MOU itu sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kedah di pekarangan Stadium Darul Aman. KPLB merupakan Kementerian Peneraju JAKM Kedah yang berlangsung sehingga esok. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia mai Kedah, pamer kementerian program bawa faedah. Sukan maya jualan ADN dan barang murah. Kami berkejaya jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam di pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah. Bertemu kembali. Promosi dan publiciti berterusan melibatkan kerjasama semua pihak memperlihatkan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Kedah mencatatkan peningkatan pengunjung pada hari kedua penganjuran. Dengan perkembangan positif itu, dijangkakan edisi ke-9 tersebut dapat mencapai sasaran 100,000 pengunjung. Setiausaha bahagian kanan pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Mazlan Muttalib berkata, tidak mustahil jumlah pengunjung edisi kali ini adalah tertinggi. Semalam sahaja 54,000 hadir memeriahkan JAKM Kedah.
Mazlan menjangkakan lebih ramai pengunjung akan hadir dan mampu memecahkan rekod JAKM Sarawak yang mencatat 98,000 pengunjung. Beliau dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. KCOM berperanan sebagai pengerusi jawatan kuasa promosi dan publicity, manakala Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebagai Kementerian Peneraju. Mi, kuih tiaw dan bihun goreng bomba dijual pada harga 5 kupang atau 50 sen sepinggan. Itu antara tarikan pengunjung ke Reruai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM pada program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kedah. Dengan harga yang cukup murah, trak makanan Fire Kitchen Abang Bomba turut mencuri tumpuan sama seperti JAKM di negeri lain. Pengunjung juga diberikan minuman percuma. Resipi istimewa, tak ada istimewa. Masakan biasa saja. Maknanya saya dengan kawan saya masak untuk saya makan. Apabila saya masak untuk saya makan, saya rasa sedap. Itulah masakan yang saya hidangkan untuk pengunjung-pengunjung. Hasil jualan diserahkan kepada JBPM Kedah selaku tuan rumah dan harga jualan 50 sen sepinggan bertujuan membolehkan orang ramai berpeluang menikmati makanan tersebut. Turut mencuri tumpuan pengunjung Abang Bomba Sado di mana pengunjung berpeluang bergambar dengan jentera dan aset-aset bomba. Anak boleh tengok landak, lepas tu macam-macam ni pun tak pernah tengok kan. So dia pun cuba tengok lah bukan apa semua tu. Try angkat tengok asal dia pun seronok lah donate 2,000 bomba. Pengalaman best lah untuk mereka. Jadi pengajaran ni bagus lah. Kita okey, semua okey. Sebab banyak benda dekat sini yang kami boleh tengok. Yang tak pernah tengok pun kita dapat tengok macam ada game, ada macam budak-budak boleh belajar golf. Semarak Patriotisme Keluarga Malaysia sempena Hari Kebangsaan diteruskan lagi dengan program Santai Menapak Keluarga Malaysia. Program merupakan aktiviti berjalan kaki menelusuri kampung Cina di Kuala Terengganu menuju ke mercu tanda ikonik Pulau Warisan. Inisiatif Jabatan Penerangan Negeri Terengganu ini berjaya menarik perhatian masyarakat setempat untuk turut sama menyertai perarakan berjalan kaki sambil mengibarkan jalur gemilang. Turut menyertai perarakan adalah pelbagai agensi berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. Momentum Hari Kebangsaan dan semangat tu kita akan teruskan sehinggalah walaupun dalam masa yang sama masanya agak singkat tetapi kita percaya yang momentum tersebut akan berterusan sepanjang tahun. Siap siaga di tahap optimum. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, anggota bomba di seluruh negara bersedia menghadapi kemungkinan banjir dan kejadian kepala air susulan fenomena La Nina dan musim monsun Timur Laut tahun ini. Terdahulu, Met Malaysia meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Musim banjir ini berbagai kemungkinan masuklah kepala air dan sebagainya seperti yang berlaku semalam dan beberapa bulan lepas yang melibatkan di kawasan Kedah, kawasan Baling, semalam di kawasan Stew. Jadi yang penting perkara-perkara ini kita suka nak duga, namun bukan ada agensi yang boleh melihat kemungkinan yang berlaku. Jadi bagi bomba, mereka terpaksa bersedia, memang sentiasa bersedia sepanjang tahun. Kita tidak benarkan semua orang ambil cuti, mungkin beberapa persen saja yang kita benarkan kerana mereka perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya cubaan membunuh Naib Presiden Argentina Cristina Fernandez di Krishna. Wisma Putra menerusi kenyataan menyebut Malaysia bersolidariti dengan kerajaan dan rakyat Argentina menolak semua bentuk keganasan.
Kementerian Luar turut berharap pengganas itu akan segera dibawa ke muka pengadilan. Media antarabangsa melaporkan beribu-ribu orang berhimpun di ibu negara Argentina, Buenos Aires sebagai tanda solidariti dan sokongan kepada naib presiden yang terselamat daripada percubaan bunuh. Laporan RTM semalam juga memaparkan rakaman serangan berkenaan yang berlaku di luar kediaman Kirchner ketika seorang lelaki cuba melepaskan tembakan ke arahnya. Suspek telah ditahan pihak berkuasa dan siasatan awal mendapati penyerang dikenali sebagai Fernando Andres Sabak Montiel berusia 35 tahun. Bagaimanapun, motif serangan masih disiasat. Fernandez di Kirchner pernah berkhidmat sebagai Presiden Argentina. Banjir kilat di Pakistan menyaksikan sekurang-kurangnya 57 maut, manakala lebih 7,600 lagi cedera. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurusan bencana negara NDMA. Sekurang-kurangnya 17 kanak-kanak dan 18 wanita antara yang terkorban akibat banjir di seluruh negara. Wilayah Sindh, kawasan paling teruk terjejas dengan angka kematian mencecah 38, manakala 7,204 lagi cedera. Diikuti wilayah Khyber Pakhtunkhwa, 17 kematian, dan di wilayah Punjab, 471 orang cedera. Jumlah kematian di Pakistan sejak pertengahan Jun telah meningkat kepada 1,265, manakala 12,577 yang lain cedera. NDMA memaklumkan sekitar 169,676 orang diselamatkan dan 627,793 lagi ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Turut dianggarkan sebanyak 1.4 juta kediaman musnah akibat banjir. Sementara itu, agensi pelarian PBB UNHCR telah menyalurkan bantuan selain mendirikan kemah bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di Pakistan. UNHCR menyediakan 10,000 kemah dan ribuan barangan bantuan lain. Antaranya barangan kebersihan diri, peralatan memasak, selimut, lampu solar dan alas tidur. Pihak berkuasa pengurusan bencana negara NDMA berkata, berdasarkan rekod, hujan monsun dan glasier di pergunungan utara yang mencair mengorbankan sekurang-kurangnya 1,208 mangsa termasuk 416 kanak-kanak. Angkatan tentera turut menyelamatkan 2,000 orang yang terkandas akibat air naik. Banjir akibat perubahan iklim ini telah memberi kesan kepada 1/3 negara Asia Selatan dan terus meningkat. PBB turut merayu bantuan $160 juta Amerika untuk menangani kesan iklim seumpama ini. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Perkembangan sukan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli menonton perlawanan akhir Piala Sultan Pahang 2022 antara Semantan Troopers FC dan Pasir Pekan FC di Stadium Darul Makmur, Kuantan petang tadi. Pada perlawanan julung kali itu menyaksikan pasukan Pasir Pekan FC dari Kelantan muncul juara selepas menewaskan Semantan Troopers FC 2-1. Selepas tamat perlawanan, Baginda kemudian berkenan menyampaikan hadiah wang tunai berjumlah RM20,000 kepada Pasir Pekan FC bersama piala serta pingat. Manakala Semantan Troopers FC menerima hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 selaku tempat kedua dan KRUFC dari Kuala Lumpur meraih tempat ketiga membawa pulang wang tunai RM5,000 beserta pingat.
Turut berangkat pada perlawanan itu, anak anda baginda, pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Selain itu, turut mengiringi baginda, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail serta barisan Exco Kerajaan Negeri. Baginda sebelum itu berkesempatan berangkat ke Karnival Bola Sepak Akar Umbi bawah 12 tahun yang diadakan sempena Piala Sultan Pahang 2022 di Padang Sintetik Majlis Bandaraya Kuantan. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib menerima bantuan berjumlah RM3 juta daripada kerajaan bagi tahun 2021 dan 2022. Sumbangan itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi membantu Yakib membela nasib kira-kira 3,000 ahlinya. Menurut Perdana Menteri, sumbangan tersebut dijangka dapat membantu Yakib menjalankan peranan membantu bekas-bekas atlet negara dari segi bantuan perubatan, bencana dan perniagaan kecil. InsyaAllah, saya dah bincang dengan pengurusi yayasan itu untuk tahun ini dan tahun lepas. Tahun depan ada lagi. InsyaAllah kita akan bagi. Saya harap dengan peruntukan ini lebih banyak program yang boleh memberi manfaat kepada bekas atlet seperti penganjuran kursus dalam bidang keusahawanan berteraskan teknologi semasa bagi membolehkan ahli menambah sumber pendapatan. Beliau turut meminta Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengenal pasti satu kawasan untuk membina Wisma Yakib. Jadi, eloklah Yang Berhormat Menteri tengok tanah-tanah tersebut supaya sebahagiannya boleh diberikan kepada Yakib untuk pembinaan Wisma Yakib. Beliau ditemui pada Mesyuarat Agung tahunan ke-7 Yakib di Ibu Negara. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memberi jaminan pencarian tapak kawasan untuk pembinaan Wisma Yakib akan dilakukan secepat mungkin. InsyaAllah KBS committed untuk memastikan Yakib akan mendapat bangunan mereka sendiri tak berapa lama lagi, insyaAllah. Tentunya tidak jauh daripada pusat pentadbiran negara di Putrajaya ataupun di sekitar Kuala Lumpur, insyaAllah. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.